Terima kasih kerana masih setia dengan RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, untuk topik pada kali ini, satu perkataan satu frasa yang agak jarang kita dengar, tetapi hari ini kita nak bawakan perbincangan mengenai pekerja sosial. Dan menariknya, ada dua tetamu kita pada hari ini. Pertama ada Encik Khairul Amri Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Standard Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga Encik Teo Aihua, Pensyarah Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia dan juga Exco Persatuan Pekerja Sosial Malaysia. Betul. Jadi tadi awal-awal kita dah bincang. Saya kata bila saya dapat topik ni macam macam satu benda baru untuk saya. Seolah-olah bila saya baca template info dan juga saya buat research, memang agak baru apabila saya perkataan pekerja sosial itu. Kerana apa yang saya faham adalah pekerja sosial, sekali saya tengok adalah adakah ini adalah orang yang membuat kerja-kerja sukarelawan dan sebagainya. Jadi secara spesifiknya definisi terhadap pekerja sosial dan siapakah sebenarnya pekerja sosial? Encik Amri. Okey, terima kasih Rizwan. Baik, kalau kita lihat kepada peredaran zaman daripada sebelum merdeka, selepas merdeka dan sehinggalah ke zaman cyber sekarang ini, pelbagai masalah sosial yang berlaku seperti kemiskinan, penyalahgunaan dadah, penderaan, keganasan rumah tangga, dan yang terkini seperti gelandangan, pengabaian ibu bapa dan juga pembulian cyber, dan terkini seperti yang berlaku dalam pandemik COVID-19 ini di tempoh PKP ataupun PKPB ini, banyak-banyak isu sosial yang berlaku. Jadi isu sosial ini memerlukan seseorang yang untuk ditangani. Jadi di sinilah peranan pekerja sosial untuk menangani masalah-masalah isu sosial semasa. Dan untuk menangani isu sosial ini, pekerja sosial adalah terdiri daripada seorang yang melakukan aktiviti menolong secara profesional. Dan nak menolong secara profesional ini, dia memerlukan satu pengetahuan. Pengetahuan seperti sebagai contoh, kalau dia mengenalikan kes penderaan kanak-kanak, so dia kena tahu tentang undang-undang kanak-kanak seperti akta kanak-kanak dan juga akta-akta lain yang berkaitan seperti kanun acara jenayah. Dan juga pekerja sosial ini perlu ada kemahiran seperti antara kemahiran asas pekerja sosial adalah kemahiran komunikasi interpersonal seperti temu bual, dan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran mendengar, kemahiran membuat analisis, kemahiran membuat pemantauan dan penilaian. Itu antara kemahiran yang perlu pekerja sosial. Dan yang ketiga adalah dia perlu berpegang kepada nilai dan etika. Nilai etika ni seperti mesti menghormati klien, menjaga kerahsiaan klien, itu nilai dan etika. Nilai etika ni akan menterjemahkan tingkah laku pekerja sosial. Dan yang keempat, dia perlu melaksanakan praktis kerja sosial itu secara kaedah-kaedah tertentu. Terdapat kaedah kerja dengan individu, kerja dengan keluarga, kerja dengan kumpulan-kumpulan tertentu, dan juga kaedah bekerja dengan komuniti. Dan tujuan aktiviti menolong ini adalah untuk meningkatkan kefungsian sosial kumpulan sasar itu tadi, supaya mereka boleh berhadapan dengan isu-isu ini dan boleh menyelesaikan masalah tersebut. Dan secara umumnya di Malaysia ni, pekerja sosial adalah terdiri daripada dalam perkhidmatan awam terdiri daripada agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital, Jabatan Kemajuan Masyarakat, Jabatan Kemajuan Orang Asli, agensi anti dadah kebangsaan, dan agensi-agensi sosial yang lain. Dan itu adalah pekerja sosial yang berada dalam perkhidmatan awam. Tetapi ada juga pekerja sosial yang daripada NGO, NGO yang menjalankan perkhidmatan berbentuk kerja sosial ini. Itu secara ringkaslah siapa itu pekerja sosial. Maksudnya mereka pekerja sosial ini golongan profesional yang membantu untuk memperbaiki struktur sosial? Ya, betul. Ya, dia adalah satu profession sebenarnya. Satu profession yang menolong secara profesional. Dan juga kalau kita lihat
sekarang dalam pengurusan COVID-19, banyak NGO-NGO yang membuat kerja-kerja sukarelawan. Mungkin ada di kalangan mereka bekerja secara profesional. Contohnya mereka yang tahu tentang komunikasi untuk menguruskan struktur sosial dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mungkin di aras bawah yang hanya datang untuk menggunakan tenaga, pemberian makanan dan sebagainya. Adakah mereka juga dianggap sebagai pekerja sosial dalam struktur NGO tersebut? Okey. Terima kasih kepada soalan ini. Sebab kalau kita lihat kepada perkembangan kerja sosial sebagai bermula dia sebagai satu profession tu, memang asal usul dia tak boleh lari daripada kerja-kerja sukarela ini. Sebab individu yang prihatin terhadap isu-isu semasa, isu-isu masyarakat, mereka ada mempunyai niat untuk menolong. Itulah asal usul bermulanya profession membantu seperti kerja sosial ini. Cuma apa yang berlaku ialah kalau sukarelawan, kita lihat kepada sukarelawan. Sukarelawan maksudnya seseorang yang menawarkan perkhidmatannya secara sukarela. Okey, mungkin dari segi masa dia. Okey, sebab kebanyakan sukarelawan tu dia ada kerja sendiri. Dia ada kerja penuh masa. Okey. So dia mungkin seorang peguam, mungkin dia seorang doktor, mungkin seorang dia ahli perniagaan. Dan NGO pun bukan semua NGO ialah NGO yang ditubuhkan untuk kebajikan. So kita ada NGO yang mungkin berbentuk berasaskan keagamaan, kita ada NGO yang berasaskan pendidikan, kita ada NGO yang mungkin fokus kepada isu-isu alam sekitar, ya. So tapi dalam masa COVID-19 ni, keperluan terdesak masyarakat, komuniti masa ketika itu ialah keperluan paling asas. Keselamatan, makanan, okey, tempat perlindungan kalau bagi mereka yang tak ada tempat perlindungan. Okey, so NGO yang berbagai ni, okey, mereka juga cuba membantu, okey, dari segi sebab itu kita tengok banyak NGO bergerak untuk cuba menyampaikan barangan, makanan dan sebagainya, yang barang-barang keperluan asas untuk kepada komuniti supaya mereka tidak terkesan, okey, ataupun walaupun mereka terkesan dengan COVID ini, kesan tu dapat dikurangkan. So sebab itu bila kita tengok kepada NGO, bukan semua NGO ada pekerja sosial. NGO yang contohnya yang khas untuk perlindungan kanak-kanak, perlindungan kepada wanita dan gadis, okey, ataupun memberi bantuan kepada, khususnya contohnya dia menjadi pengantara kepada bekas bantuan dan nak diintegrasi balik kepada masyarakat. Mungkin NGO ini ada, saya setahu kami ada NGO ini dia ada professional social worker, pekerja sosial profesional yang membantu kes-kes yang rumit ini. Tapi rata-rata sesiapa pun boleh jadi sukarelawan. Sebab kita bergantung kepada niat kita. Cuma kalau kita seseorang itu nak jadikan profession aktiviti membantu itu menjadi satu kerjaya, itulah profession kerja sosial. Oh, okey, saya dah faham. Maksudnya pekerja sosial adalah dia bekerja dalam bidang menstrukturkan balik sosial dan menjadikan ia sebagai satu kerjaya. Yes. Ya. Cuba kalau kita lihat dari segi perkhidmatan yang ditawarkan dan juga servis, adakah ia hanya bergantung kepada servis kemanusiaan, sosial semata-mata? Tidak ada macam contoh bekerja daripada pejabat ataupun sebagainya. Macam mana? Dalam praktis kerja sosial ni kita ada praktis secara langsung, iaitu direct dengan klien. Dan kita ada juga praktis secara tidak langsung, iaitu pekerja sosial yang membuat polisi, pekerja sosial yang mengajar di IPT, itu juga adalah pekerja sosial yang mengajar bidang kerja sosial, pekerja sosial yang membuat perancangan dan juga perancangan strategik dan sebagainya. Jadi tetapi dari segi praktis itu secara langsung dan tidak langsung, tetapi yang melibatkan dengan klien itu dah secara langsung. Sebagai contoh, kalau dalam tempoh pandemik COVID-19 ini kan, berlakunya kesan daripada COVID-19 ini memberi isu sosial seperti pengangguran. Ya. Pengangguran ini boleh memberi kesan kepada kemiskinan dan juga boleh memberi kesan kepada hubungan kekeluargaan. Jadi peranan pekerja sosial adalah untuk membantu keluarga ini tadi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mungkin di peringkat awalnya kita pekerja sosial boleh bantu dari segi bantuan asas, seperti bantuan makanan ataupun bantuan kewangan bulanan. Tetapi bantuan ini dia tidak dapat menyelesaikan masalah utama. Masalah utama adalah bagaimana kita nak membantu klien ini tadi mengatur
satu strategi untuk berhadapan dengan isu kemiskinan itu tadi supaya dia boleh keluar daripada kemiskinan. Dan pekerja sosial boleh membantu menyalurkan sumber-sumber seperti sama ada peluang pekerjaan, sama ada kita boleh berhubung dengan agensi-agensi pekerjaan seperti Jobs Malaysia dan sebagainya, ataupun kita melihat kepada peluang-peluang perniagaan yang dia boleh ceburi, sama ada perniagaan secara langsung ataupun perniagaan online. Itu antara peranan kerja sosial secara langsung lah yang direct dengan klien. Mungkin ini term yang agak segar mungkin bermain di mulut kita pada pagi ini. Cuma kalau dari segi keperluan terhadap pekerja sosial itu, bagaimana dalam keadaan pengurusan COVID-19 ini, kita pun nak sambung PKPB kita sehingga 9 Jun, keperluan kita terhadap pekerja sosial bagaimana? Adakah cukup dengan NGO yang kita ada itu dan juga yang telah sedia ada dari pihak kerajaan? Okey, kita kena lihat kepada cabaran-cabaran yang masa COVID-19 dengan PKPB ini. Jadi kalau ikut, memang kita perlukan pekerja sosial yang lebih ramai lagi yang untuk berkhidmat kepada kumpulan sasar yang kita nampak isu-isu yang masalah-masalah mereka mungkin akan bertambah disebabkan oleh tekanan kewangan, disebabkan dari segi disebabkan kesan ke atas kemajuan ekonomi dan sebagainya ini. Jadi pekerja sosial dia bukan seperti yang Cik Amri katakan tadi, dia bukan hanya fokus kepada isu-isu kemiskinan. Okey, tapi isu-isu kemiskinan ini ataupun isu-isu tekanan kewangan ini yang selalunya membawa kepada perhatian pekerja sosial. Okey, sebab isu-isu yang kekeluargaan, hubungan, pekerjaan, okey, tekanan hidup, kesihatan mental, semua itu bila seseorang terkesan, dia akan cuba cari pertolongan. Jadi pekerja sosial adalah satu golongan yang membantu. Sama ada pekerja sosial itu daripada sektor awam, berkhidmat di agensi kerajaan ataupun di NGO. Okey, satu keunikan NGO dia lah sebab dia fokus kepada keperluan setempat. Okey, so dia lebih fleksibel. Okey, perkhidmatan mereka lebih fleksibel dan mereka lebih sebab kalau macam di kawan-kawan pekerja sosial kami di JKM, dia akan bertindak ikut undang-undang. Akta kanak-kanak, akta orang kurang upaya, ya. So akta-akta yang berkait dengan perundangan. Kalau NGO dia akan fokus kepada isu-isu yang ikut kemampuan NGO ini. So bagi pendapat saya, dari segi perkhidmatan pekerja sosial itu dia berbagai jenis. Seperti yang mungkin saya gunakan satu analogi, ya. Kita tahu bahawa daripada kita memberi ikan, kita mengajar seorang tu memancing ikan. Betul. Okey. Tapi dalam keadaan terdesak, bila seseorang tu tak boleh keluar untuk memancing ikan, apa yang kita kena buat? Kita tolong dia bagi makan ikan. Yes. Okey, kalau dia tak ada dia tak boleh kerja, kita cuba bagikan keperluan asas. Lepas tu, tapi itu ialah intervensi sementara. Okay. Untuk waktu krisis saja. Lepas tu kita kena bantu dia untuk kemahiran, kan, untuk menangkap ikan. Dan bila COVID-19 ni, bila katakan berlakunya perubahan di mana kemahiran dia lepas COVID-19 tu tak diperlukan di pasaran. So maksudnya kemahiran yang baru dia kena belajar. Okey. So itulah peranan pekerja sosial untuk membantu kumpulan-kumpulan yang terkesan, okey, untuk macam mana meningkatkan keupayaan dia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup dari segi mencapai kesempurnaan dari segi kerja, hubungan keluarga, okey, hubungan dengan anak, okey, dan dia boleh berfungsi dengan lebih bermakna dalam komuniti ini. Dan apabila Encik menyebut tentang pasca COVID-19 nanti, ada kelaziman baru yang kita akan jalani sebagai manusia, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, dan pekerja sosial juga mungkin pada pasca pada sekarang pengurusan COVID-19 ini banyak digunakan. Jadi pada pasca COVID-19 nanti, adakah mereka ini terus digunakan dengan skill-skill baru ataupun bagaimana pasca COVID-19? Kalau kita tengok
bila berlakunya pandemik COVID-19 ini kan, so ada norma baru yang kita perlu ikut ya, dari segi penjarakan sosial, dari segi menjaga kebersihan dan keselamatan, dan begitu juga dalam praktis kerja sosial kita kena patuh kepada norma baru ini ya. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran, dengan situasi ini, agensi Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membuat sedikit pengubahsuaian dalam menyampaikan perkhidmatan. Jadi kita menyediakan permohonan bantuan secara online atas talian untuk mengelakkan pergerakan klien dan juga mengurangkan pergerakan pekerja sosial ini. Permohonan bantuan secara online. Bagi permohonan bantuan yang straightforward, yang jelas, yang lengkap, kita akan cuba selesaikan dalam talian. Tetapi bila melibatkan kes-kes yang kritikal, yang segera seperti penderaan kanak-kanak, kekerasan rumah tangga, pengabaian warga emas, yang ini pekerja sosial perlu turun ke lapangan. Perlu membuat lawatan ke rumah, ke tempat kerja dan sebagainya untuk mengenal pasti masalah yang berlaku. Tetapi SOP berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan perlu dipatuhi. Dan selain daripada permohonan bantuan secara online, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga menyediakan bilik gerakan dan juga nombor telefon yang boleh dihubungi di setiap negeri dan juga di daerah. Dan kementerian juga menyediakan talian kasih 1599 untuk kemudahan orang awam untuk menghubungi sekiranya terdapat sebarang aduan, pertanyaan ataupun permohonan, dan kita akan cuba menyantuni klien kita berdasarkan perkhidmatan yang disediakan oleh kementerian dan juga agensi-agensi di bawahnya. Bermakna apa sahaja SOP yang baru ini pada kita pengurusan COVID-19 ini akan diteruskan dan juga diperkemaskan? Ya, betul. Bukan sahaja kita akan guna norma baru ini waktu PKP ataupun PKBB ini, tetapi akan berterusan pasca PKP selagi COVID-19 ini belum dicegah, selagi itulah kita akan patuh kepada norma baru ini. Apa yang baik apabila kita menggunakan norma baru dan juga cara kerja yang baru itu? Banyak benda yang kebaikannya, contohnya dari segi aspek alam sekitar. Kita kalau tak ramai orang dekat ofis kan, penggunaan tenaga makin berkurang, alam sekitar juga kita akan terjaga. Itu antara side positif. Terima kasih banyak-banyak kepada dua tetamu kita. Saya dah faham pekerja sosial. InsyaAllah saya juga mungkin salah satu pekerja sosial kerana saya menyampaikan maklumat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga RTM.